Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid cikgu. Cikgu harap kamu semua berada di rumah. Baiklah, hari ini kita akan belajar bab baru, iaitu bab 4, mengenali tamadun. Dalam bab ini, murid-murid dapat menyatakan definisi tamadun dalam bahasa Yunani, bahasa Inggeris, bahasa Arab dan bahasa Melayu. Objektif kedua, murid dapat membezakan konsep tamadun Islam dan tamadun Barat. Standard pembelajaran 4.1.1 dan 4.1.2. Sebelum cikgu mulakan penerangan pada hari ini, cikgu harap kamu sudah bersedia dengan buku teks, nota, highlighter dan mesin braille bagi murid yang menggunakan braille. Kita selalu menggunakan perkataan tamadun. Tapi murid-murid tahu tak perkataan itu berasal dari mana? Baiklah, cikgu akan bawa kamu untuk melihat topik ini. Definisi tamadun kita boleh lihat dalam 4 bahasa, iaitu dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Melayu. Baiklah, kita tengok yang pertama. Maksud tamadun secara umumnya, tamadun ni ialah suatu pencapaian tinggi dalam pelbagai bidang, seperti kegiatan pertanian dan perdagangan, sistem pemerintahan, pembentukan bandar, pengkhususan pekerjaan, teknologi, organisasi sosial, agama dan kepercayaan, serta kesenian dan kesusastraan. Bahasa Yunani, tamadun dipanggil sebagai civitas. Civitas bermaksud bandar atau kota. Tahap kemajuan dalam kehidupan dicapai dalam bidang kebudayaan, sains, industri dan sistem kerajaan. Kita tengok dari segi bahasa Inggeris pula, civilization. Macam mana nak eja murid-murid? C-I-V-I-L-I-S-A-T-I-O-N. Civilization. Civilization atau tahap pembangunan manusia dan organisasi yang dianggap paling maju. Merangkumi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, undang-undang, adat dan kebolehan manusia atau organisasi. Dalam bahasa Arab, murid-murid biasa mendengarkan perkataan mudun, M-U-D-U-N, madain, M-A-D-A-I-N, dan madana,
M-A-D-A-N-A. Maksud tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar. Istilah lain dalam bahasa Arab, hadarah dan hadari. Hadarah bermaksud kawasan, daerah, bandar, kota atau kampung. Kawasan digunakan untuk bercucuk tanam. Hadari pula bermaksud tanah, rumah yang didiami oleh masyarakat, tahap kemajuan dan memperoleh kekayaan. Yang terakhir, bahasa Melayu. Maksud peradaban yang merujuk kepada pencapaian kemajuan masyarakat dari segi kebendaan yang merujuk kepada seni bina seperti bangunan. Seterusnya dalam bahasa Melayu kita tengok dia ada fokuskan kepada sistem ekonomi seperti percukaian dan kewangan. Yang ketiga, hasil cipta seperti kertas, lukisan dan ukiran. Dan seterusnya masih dalam bahasa Melayu, dari segi perkembangan pemikiran, meliputi bidang sosial, budaya, politik dan lain-lain yang tinggi. Baiklah, sebelum cikgu masuk 4.2, cikgu tinggalkan latihan pada kamu, iaitu soalan 1. Nyatakan definisi tamadun dari segi bahasa Yunani, bahasa Inggeris, bahasa Arab dan bahasa Melayu. 8 markah. Baiklah, kita masuk SP 41.2 atau dalam nota dan buku teks cikgu kamu rujuk tajuk 4.2 konsep tamadun. Konsep tamadun ini kita akan lihat dari dua sudut yang berbeza, iaitu sudut Islam dan Barat. Baiklah, kita tengok dalam tamadun Islam. Kalau kita masih ingat, kita boleh tengok di situ, kita boleh lihat tamadun merangkumi pembangunan lahiriah dan rohani. Dalam tamadun Islam, apa dia murid-murid? Tamadun merangkumi pembangunan lahiriah dan rohaniah. Berbeza pula dengan tamadun Barat, atau perspektif dalam Barat. Kita tengok di situ, tamadun dikaitkan dengan pembangunan lahiriah semata-mata, terutama dalam bidang kesenian, penulisan, undang-undang dan perbandaran. Seterusnya kita tengok, kalau kita lihat tamadun Islam, dia merujuk kepada Al-Quran dan hadis serta ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, seterusnya kita tengok tokoh-tokoh Islam. Tokoh-tokoh Islam yang memberikan definisi tamadun Islam ialah, kita boleh tengok di sini, ialah Ibnu Khaldun dan Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Okey, kita tengok Ibnu Khaldun memperkenalkan konsep tamadun. Orang pertama yang memperkenalkan konsep tamadun iaitu Umran dan Hadarah. Hadarah ialah nilai yang memfokuskan kepada akidah, syara, akhlak, falsafah, kebudayaan dan peradaban. Madaniyah
iaitu meliputi kebendaan dalam kehidupan manusia. Kalau kita gabungkan kedua-dua istilah yang bermaksud tamadun dan perbandaran yang berpusatkan kepada wahyu. Tokoh kedua iaitu Syed Muhammad Naqvib, N-A-Q-U-I-B, Al-Attas, A-L-A-T-T-A-S. Menurut beliau, tamadun ialah keadaan kehidupan insan yang bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan atau tata susila dan kebudayaan yang luhur. Beliau juga menulis pelbagai buku dalam bidang pemikiran dan peradaban. Okey, kita tengok pula penulis barat yang popular, Ernest J. Thornaby. Rujuk dalam buku teks ya. Okey, menurut beliau, tamadun sebagai sistem masyarakat yang memperkasakan sistem politik, sistem ekonomi, sosial, kesenian dan kebudayaan. Baiklah, kita sudah pun tamat topik standard pembelajaran 4.1.1 dan standard pembelajaran 4.1.2 atau dalam buku teks tajuk 4.1 dan tajuk 4.2. Baiklah, cikgu tinggalkan soalan nombor 2 pada kamu, iaitu senaraikan perbezaan konsep tamadun Islam dan Barat. 6 markah. Tajuk ini menerangkan tentang konsep tamadun dan definisi tamadun mengikut bahasa Yunani, bahasa Inggeris, bahasa Arab dan bahasa Melayu. Manakala konsep tamadun kita telah pun lihat dari aspek perspektif tamadun Islam dan tamadun Barat. Jadi kita sudah pun sampai di hujung pembelajaran hari ini. Cikgu harap kamu semua dapat menyiapkan tugasan berpandukan nota yang telah cikgu terangkan tadi. Kita jumpa lagi di sesi yang akan datang. Stay home, stay safe. Jangan keluar. Kita sama-sama putuskan rangkaian COVID 2019 supaya kita dapat kembali ke sekolah, belajar seperti biasa. Bye. Assalamualaikum. Viewfinder. Image. 13. Viewfinder. Take picture. Stop recording. Stop recording.